الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا افتح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارق يترك بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi, lebih-lebih lagi lah hajat ukhrawi. InsyaAllah malam ni kita akan ambil ke surat 143. Siapa yang ada kitab boleh tengok ke surat 143 ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31. Ke surat 143 ayat yang ke-31. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim. Firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa yang besar yang dilarangkan kamu melakukannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, itulah dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu di tempat yang mulia, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ni dan ayat-ayat yang sebelum ni yang kita dah kongsi, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pengharapan kepada kita bahawa dosa yang kita lakukan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat syarat, dan ada yang Allah Ta'ala tak buat syarat. Ada yang Nabi SAW buat syarat, dan ada yang Nabi tak buat syarat. Untuk mengampuni dosa ni, ada ayat yang disebut ada syarat, dan ada ayat yang tak disebut syarat. Ayat yang disebut syarat ialah ayat yang kita ambil pada malam ni. Kalau kita tinggal dosa, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi ayat lain Allah Ta'ala tak sebut syarat. Apa dia? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik,
Orang yang mensyirikkan Allah, Allah tidak akan ampuni dosa dia, melainkan dia kena bertaubat, dia kena mengucap dua kalimah syahadah, kena balik kepada Islam, kena akui bahawa Islam adalah agama terbaik. Islam adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kata wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah boleh ampuni dosa yang lain daripada syirik kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Jadi dalam ayat ni Allah tidak buat syarat kamu bertaubat ke tak bertaubat ke, kamu beramal soleh ke tak beramal soleh, Allah boleh bagi pengampunan, Allah boleh bagi, sebab itu hak Allah. Cuma ulama kata berdasarkan kepada ayat-ayat yang lain dan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka kita kena usaha, kita kena mohon pengampunan, kita kena beristighfar, kita kena buat amalan yang soleh agar melayakkan kita serta memudahkan lagi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan belas kasihannya mengampuni dosa-dosa kita. Disebut dalam hadis yang kita dah kongsi sebelum ni, di mana Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau balagat dhunubuka anana sama thumma la ataitani falam tushri bi syai'a la ataituka bi qurabil ardi maghfirah," atau kama qala alaihi wasallam. Kalau dosa yang kamu lakukan penuh dunia ni sampai ke awan, dengan syarat kamu datang bertemu aku, kata Allah Taala, tanpa kamu menyekutukan aku, maka aku akan bagi pengampunan kepada kamu sepenuh bumi ni juga, ataupun sepenuh dosa yang kamu lakukan. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala buat syarat, iaitulah apa? Kena jaga iman kita. Itu syarat utama. Syarat utama ialah kena jaga iman kita, kena ada iman. Itu sebab iman ni disebut sebagai ra'sul mal, sebagai modal. Kalau sekiranya modal kita tak ada, macam mana kita nak berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Modal kita ialah iman. Sebab itulah kita tengok Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, berapa ramai sahabat yang dibunuh oleh Khalid ibn Walid dalam peperangan Uhud, dalam peperangan-peperangan yang lain. Tapi akhirnya Khalid ibn Walid digelar oleh Allah SWT sebagai Saifun min suyufillah, mendapat gelaran sebagai pedang Allah. Sehingga ada panglima tentera musuh pernah bertemu dengan Khalid ibn Walid sebelum berlakunya peperangan. Tak ingat peperangan, lupa dah. Datang panglima tentera ni, panglima daripada musuh. Dia tanya, dia nak bertemu dengan Khalid sebab dia dengar nama Khalid ni, Masya Allah, mana-mana peperangan Khalid menang, tak boleh kata tak ada yang tak menang. Dan Khalid mendapat gelaran Saifullah. Lalu panglima ni dia duk dengar cerita berkaitan dengan Khalid. Akhirnya dia sempat bertemu dalam satu peperangan dan dia minta kebenaran untuk bertemu dengan Khalid. Dan memang zaman dulu dan mungkin zaman sekarang pun memang kalau kita nak berbincang, nak bertemu, memang tak ada masalah. Dia pun masuk dalam khemah Khalid, dia tanya beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya, dia kata, "Wahai Khalid, adakah Tuhan kamu turunkan pedang daripada langit dan beri kepada kamu sehingga kamu mendapat gelaran Saifullah, pedang Allah?" Khalid kata, "Tak ada pun pedang yang diturunkan oleh Allah daripada langit untuk aku sehingga aku mendapat gelaran Saifullah. Cuma dia kata sebelum ni aku berperang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, lawan Allah dan Rasul, membunuh kaum muslimin, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah, bagi petunjuk kepadaku." Bila Khalid masuk Islam? Setelah Fathu Mekah. Khalid bin Walid masuk Islam setelah Fathu Mekah. Politik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni masya-Allah hebat. Itu sebab kita sebagai orang Islam, sebagai kepimpinan Islam, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sirah Nabi, sebab sirah Nabi dia sebagai panduan dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah orang Islam kalau dia tak mau sesat, kalau tak mau tersasar daripada landasan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka dia kena rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping panduan daripada para ulama kita, di mana mungkin ada benda-benda yang kita tak jelas, tak faham, maka kita boleh rujuk kepada huraian
yang disampaikan, yang diterangkan oleh para ulama kita. Jadi Khalid pun cerita bagaimana dia mendapat gelaran sebagai Saifullah. Itulah dia berjaya menyelamatkan tentera di dalam peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah ke Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, Tabuk ke Mu'tah? Dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, yang mana Nabi SAW telah melantik 3 orang panglima perang. Tiga orang panglima perang, iaitu Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harisah, dan yang seorang lagi ialah Ja'far bin Abi Talib. Sehingga ketika Nabi sebut, kalau sekiranya Zaid mati, diganti dengan sahabat yang lain, kawan ni mati diganti dengan sahabat yang lain. Datang seorang Yahudi, dia bertemu dengan ketiga-tiga orang sahabat ni. Dia kata, berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi kami sebelum ni, mana-mana orang yang disebut oleh Nabi dia akan mati, confirm dia akan mati. Sebab Rasulullah dah sebut, kalau sekiranya syahid Abdullah bin Rawah diganti dengan sahabat ni, kalau ni syahid ganti sahabat ni, kalau ni syahid ganti sahabat yang lain. Lalu Yahudi ni kata, lebih baik kamu pergi jumpa keluarga kamu dan ucapkan selamat tinggal. Sebab mati confirm mati. Ini berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi kami sebelum ni, dan sekarang ni Nabi kamu sebut. Lalu ketiga-tiga sahabat ni kata apa? Kami tidak akan pulang bertemu dengan keluarga kami. Kami tidak akan ucapkan selamat tinggal. Kerana apa? Kerana ini adalah arahan Nabi SAW supaya kami pergi berjuang. Walaupun kami akan mati. Ini hebatnya sahabat. Kita lah, kalau kita tahu macam tu agak-agak macam mana, telefon tak betul-betul. Aduh, saya minta maaf banyak-banyak lah. Mungkin abang tak pergi, mungkin abang pergi tak balik dah kot. Jagalah anak elok-elok. Kita sahabat-sahabat ni, Masya Allah, iman mereka Masya Allah hebat. Mati-mati. Kerana apa? Kerana inilah yang dipilih oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadiah daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi panglima perang tadi, akhirnya dengan huraian Khalid, cerita kisah Khalid dan sebagainya, akhirnya dia mula agama Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia keluar je daripada kemah, dia dah pakai baju lain lah. Masuk tadi dia pakai baju tentera Rom ke Parsi ke atas Islam, bila keluar pakai baju tentera Islam pula. Dia berkata tu dia panglima kita dah khianati dah. Akhirnya perang berlaku dan dia syahid dalam peperangan tersebut. Cerita bayar, Masya Allah, ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak cerita kepada kita bahawa ada dosa-dosa yang Allah ampuni dengan kita melakukan amal ibadah, dan ada dosa yang Allah Ta'ala ampuni tanpa kita melakukan apa-apa amal ibadah. Cuma orang kata apa? Allah kaitkan dengan liman yasha, bagi orang yang dipilih oleh Allah. Kita takut, kita bimbang, Allah Ta'ala tak pilih kita, itu kita takut kan. Maka sebab itulah kita kena buat amal, kita kena bertaubat kepada Allah, kena memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Kita bayang tengok, kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang yang bersih kehidupan dia. Sepanjang hayat Nabi SAW, dia adalah orang yang bersih, tak nak buat dosa, tak nak buat apa-apa yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni Allahu Akbar, tak usah mengakulah kata kita tak ada dosa. Mungkin kita datang ke masjid, datang ke surau, kita duduk depan orang pakai sorban, pakai jubah, tapi di belakang orang mungkin ada dosa-dosa yang kita buat, mungkin ada maksiat yang kita buat. Maka sebab itulah walaupun kita dok rasa kita banyak beramal ibadah, kita dok rasa kita ni orang yang hebat, dalam masa yang sama kita kena banyak-banyak juga beristighfar dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala sebut dalam ayat yang sebelum yang kita ambil, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimul hakim. Kemudian Allah Taala sebut ayat yang sebelumnya, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah nak. Kita bayang tengok, kalau kita baca dan hayati Al-Quran, Masya Allah, kita akan rasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan nampak kehebatan kalam Allah. Itu sebab bila kita baca Quran ni, kita kena hayati isi kandungan. Saya selalu sebut, kita ni orang Melayu ni suka bertadarus. Okey, alhamdulillah, syukur.
Cuma tadarus orang Melayu ni duk ligan nak khatam. Itu masalahnya. Tadarus tu cantik dah, tapi duk ligan nak khatam. Tahun ni seandainya Allah Ta'ala panjangkan umur, buat tadarus tapi ubah sikit. Jangan duk ligan nak khatam. Hak khatam tu yang lain, baca sendiri. Kan? Yang tadarus ni betul-betul kita baca dan kita nak hayati isi kandungan yang ada dalam bacaan yang kita baca tu. Tak usah banyak, tak apa. Sehari ambil 5-6 ayat cukup. Berapa puluh tahun nak habis, itu lain cerita. Dan kumpulan tadarus jangan duk tukar-tukar. Ni tahun ni orang lain, tahun depan orang lain. Lala tak ada apa juga, tak orang apa, tak dapat hasil dia. Kan? Cuba kita buat perubahan sikit. Tadarus tu baik dah, bagus dah, alhamdulillah. Cuma kita kena ubah sikit, upgrade sikit. Kan? Hak duk tadarus, duk diga khatam ni dah berpuluh tahun dah. Hak nak khatam itu buat sendiri, baca sendiri. Itu boleh khatam. 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali terpulang. Tapi yang tadarus ni biar kita ambil masa, tak apa. Asalkan kita dapat memahami kalamullah. Sebab kalau di rumah mungkin tak sempat. Tapi bila kita bertadarus, mungkin sahabat kita ada ilmu yang dia pernah dengar, dia pernah baca. Mungkin sahabat kita ada ilmu yang lain yang pernah dengar. Jadi akhirnya benda tu akan dikumpul. Akan dikumpul dan banyak maklumat berkaitan dengan ayat-ayat tadi yang kita dah baca, yang kita dah kongsi. Maka ini penting, ini penting. Kalau betul-betul kita nak memahami Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ni kalau kita baca dia ada kesan. Al-Quran kalau kita baca dia ada kesan dalam hati. Sayyidina Umar pernah pingsan ketika sedang berkhutbah. Kerana apa? Kerana ayat Quran yang dibaca. Nabi SAW menangis terisak-isak. Kerana apa? Kerana dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kan Abdullah bin Mas'ud baca daripada surah Nisa sampai pada ayat Rasulullah dengar dan Rasulullah suruh Abdullah bin Mas'ud berhenti cukup. Dan Abdullah bin Mas'ud kata, ketika aku tengok di mata Nabi SAW lalu mengalir air mata Nabi SAW. Sayyidina Umar berubah dengan sebab Al-Quran. Ketika dia dengar surah Taha, dia baca surah Taha. Dan cerita kepada kita, Al-Quran boleh memberi kesan. Dan Al-Quran boleh mengubah orang. Boleh mengubah orang. Kita baca kisah siapa? Abid al-Haramain, Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, seorang perompak yang masyhur. Seorang perompak yang masyhur sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berubah dengan sebab Al-Quran. Satu malam dia naik atas atap nak merompak sebuah rumah, lalu dia dengar tuan rumah tu baca Al-Quran. Dia turun masuk dalam masjid dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila waktu subuh datang Tok Siak, kita tak Tok Siak lah. Datang Tok Siak, buka pintu, masuk, buka lampu, tengok Fudail ada dalam masjid, lari lentang bukang. Sebab Fudail ni terkenal, dia kalau dia merompak memang pikir ambil barang bunuh. Dia tak ada ambil barang saja lepas orang, tak ada, biasanya gitulah. Lari, tunggu sehingga ramai ahli jemaah mari, barulah ramai-ramai masuk ke dalam masjid. Lalu mereka tanya apa yang berlaku. Fudail bin Iyad pun cerita, dia bertaubat pada Allah dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi ulama yang hebat, ulama sufi yang masyhur, dan mendapat gelaran Abidal Haramain, orang yang beribadah di dua tanah Arab, rahimahumullahu ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ni jangan kita berputus asa. Pesan pada sahabat-sahabat kita yang melakukan kesalahan, yang buat dosa, jangan ada sifat putus asa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Hatta kalau kita baca dalam hadis Nabi, orang yang menyebut astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah akan ampuni dosa-dosa dia walaupun dia lari dari medan perang. At-tawalli yaumal zahfi. Orang yang kata astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah akan ampuni dosa-dosa dia walaupun dia melakukan dosa besar.
Susah kan nak istighfar ni? Tak susah pun, cuma nak bagi rajin dia. Yang susahnya nak lawan nafsu kita, itu yang susah. Yang susahnya nak biasakan nafsu kita. Yang susahnya nak tarbiyah nafsu kita. Benda mudah je. Benda lain kita boleh sebut, benda lain kita boleh kata. Maka sebab itulah kita kena biasakan diri kita dengan beristighfar, biasakan diri kita dengan bertaubat dan memohon pengampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga pernah cerita kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di akhir hayat dia, setelah dia dibebaskan dari penjara, dia dipenjara selama lebih kurang 30 bulan. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara di zaman Mu'tasim. Di zaman Mu'tasim dengan siapa seorang lagi tu, dan di akhirnya Mu'tasim lah. Dia dibebaskan oleh Mu'tasim, dan setelah dia dibebaskan dari penjara, kata Imam Ahmad, dia tidak mampu untuk tidur di atas belakang dia. Saya terbayang 30 bulan kena penjara, kena godam, kena katok macam-macam. Kerana apa? Kerana dia mempertahankan bahawasanya Al-Quran ni bukan makhluk. Al-Quran adalah qadim. 30 bulan dia kena penjara, dan dia kata sepanjang hayat dia, dia tak boleh tidur terlentang, dia kena tidur menerap. Setelah cerita sikit berkaitan dengan Imam Ahmad ni, Mu'tasim sangat-sangat zalim, melakukan benda yang tak sepatutnya kepada ulama, sehingga ada di kalangan masyarakat ketika itu nak cuba bangkit, nak cuba orang kata buat inqilab ni apa? Rampasan kuasa. Sebab Imam Ahmad ni seorang imam yang masyhur. Imam Ahmad kata jangan masuk campur antara urusan negara dengan urusan peribadi. Sebab dia di penjara dan dia didenda di atas dasar peribadi, bukan kerana jamaah, bukan kerana urusan negara dan sebagainya. Dan yang hebat Imam Ahmad ni, Masya Allah, kita semua pernah dengar kisah wanita yang dihina. Wanita yang dihina, dan dia panggil wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim. Dan ianya berlaku di zaman Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad keluar dari penjara, dan dikenakan dia sekatan rumah. Itulah sekatan rumah. Dia tak dibenarkan mengajar, tak dibenarkan sembahyang berjemaah, dia kena sembahyang rumah. Kan? Kalau orang nak mengaji kat dia pun kena sembunyi-sembunyi. Ada seorang ulama yang masyhur daripada Afrika datang mengaji selama 10 tahun di rumah Imam Ahmad, tapi secara minta sedekah. Dia datang ketuk, sedekah, 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 mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran. Sampai rumah Imam Ahmad panggil, siap makan semua, masa tu duduk mengaji. Saya tak bayang tak, akhirnya jadi ulama yang masyhur di belah Afrika. Jadi dalam kisah Mu'tasim yang menyelamatkan maruah seorang wanita Muslim yang dihina di tempat Yahudi, lalu Mu'tasim kata apa? Kalau kamu tak hantar wanita ni dengan cara mulia, aku akan hantar tentera yang kepalanya di tempat kamu dan ekornya di tempat aku. Bila Imam Ahmad dengar ucapan Mu'tasim, Imam Ahmad terus kata apa? Afautu anhu, aku maafkan segala kesalahan yang dilakukan padaku. Cerita bayang tak, Masya Allah, betapa hebatnya, betapa besarnya jiwa Imam Ahmad, sehingga dia disiksa, tak boleh nak tidur terlentang. Memang teruk lah kalau kita tak boleh nak tidur terlentang ni, kan memang teruk lah. Sebabnya hayat tak boleh nak ni. Tapi dia tetap memberi kemaafan kepada Mu'tasim. Kerana apa? Kerana Mu'tasim telah menyelamatkan seorang wanita Muslim dengan begitu izzah, dengan begitu mulia. Masya Allah, hebat. Kalau kita lah bergaduh adik-beradik, simpan, berdendam sampai berketurunan. Maka sebab itulah kita dalam kehidupan dunia ni kena berjiwa besar. Walaupun orang buat salah kat kita, belajar-belajarlah maaf. Belajar-belajarlah. Memang benda tu berat, susah. Hak berat yang susah tu ya Allah Ta'ala suruh tu. Nabi kata, kamu memaafkan orang ketika kamu ada kuasa, ketika kamu mampu. Orang yang memaafkan orang ketika dia mampu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi ganjaran yang istimewa untuk dia.
Kita maaf orang dalam keadaan kita tak mampu, tu biasalah. Tak apalah, maaf lah. Pasal apa? Pasal kita tak mampu. Kan? Berbeza dengan orang yang memberi kemaafan dalam keadaan dia mampu. Imam Ahmad, dia mampu. Kalau dia nak buat, memang boleh. Sebab ramai orang yang menyokong dia. Tapi dia tetap memberi kemaafan kepada Mu'tasim. Kerana apa? Kerana tengok kepada kebaikan yang dibuat oleh Mu'tasim rahimahumullahu ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kata apa, ganjaran yang mudah, atau kita kata secara percuma. Janji kita tak buat dosa besar, Allah ampuni dosa-dosa kecil. Kita ni yang banyak kita buat ialah dosa-dosa kecil. Sebab itulah Allah Taala sebut nukaffir ankum sayyiatikum. Allah Taala ampuni segala dosa kita. Dosa mana? Dosa kecil. Biasanya kita ada kebanyakan kita ni kita buat dosa kecil. Dosa kecil ni nak mudahnya ialah dosa yang tidak dijanjikan laknat, yang tidak dijanjikan azab, siksaan. Itu dinamakan dosa kecil. Kan? Dosa besar ialah dosa yang dijanjikan laknat dan dijanjikan azab neraka dan kekal di dalam neraka. Contohnya syirik, kemudian bunuh orang, minum arak, mencuri, berzina dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Dan yang keduanya Allah Ta'ala kata wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ganjaran yang kedua, yang pertama tadi Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan memasukkan kita ke tempat yang mulia, itulah dalam syurga. Jadi bila dosa dah tak ada, di mana tempat yang layak untuk kita? Syurga. Selagi dosa masih ada, tak diampuni oleh Allah, maka dia terpaksa duduk dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Dia terpaksa duduk dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Maka sebab itulah kita tak nak kita diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu. Kita tak mampu menghadapi azab dan siksaan Allah. Kita tak mampu. Kita kena api yang biasa dia pun dah tak tahan. Kena duri selumpak pun kita tak tahan. Duri apa? Duri pokok malu tu, panggil pokok malu kan? Itu pun kita tak tahan. Kena duri kemang. Mungkin siapa yang ada kebun dia tahu lah duri kemang macam mana kan? Itu pun kita tak tahan. Macam mana kita nak hadapi azab siksaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min zalik. Kena patuk dengan ulat biasa ni pun dah tak tahan. Kadang-kadang terpaksa kena potong anggota yang kena bisa tu, na'udzubillah. Ini kan pula azab siksaan ulat, kala dan sebagainya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita jangan beratkan diri kita daripada nak memohon pengampunan pada Allah. Kenapa? Kerana janji Allah sangat lumayan. Buat sikit je. Kita buat sikit je, tapi janji Allah ni sangat-sangat lumayan. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat yang ke-40, kita tengok ayat yang ke-40 balik sana. Ayat yang ke-40 Allah Ta'ala kata apa? Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menginayai seseorang walaupun sebesar zarrah. Ini janji Allah. Jangan kita risau. Kalau kita buat kebaikan tu, kita tak ingat, kita lupa. Jangan kita risau. Ni ada orang, aku tak ingat, lupa. Takut Allah Ta'ala tak ingat, lupa ke apa kebaikan tu. Tak usah duk risau. Kita ni kadang-kadang buat kebaikan duk kalut nak tunjuk kat orang. Kalau kita buat kebaikan tu, tunjuk kat orang dengan niat nak dakwah orang, dengan niat nak memberi galakan kepada orang lain untuk buat juga, itu silakan, tafadhal, tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu buat kebaikan, buat kebajikan. Macam mana para sahabat berlumba-lumba buat kebajikan. Kenapa? Kerana nak bagi galakan kepada yang lain. Tapi kalau kita buat tu semata-mata kerana nak tunjuk kat orang, rugi kita. Dalam penat, pahala pula mungkin tak tahu, wallahualam dapat ke tak dapat. Pasal apa? Tujuannya nak tunjuk kat orang. Maka sebab itulah kita kena perbaiki, perbetulkan hati kita. Kita buat walaupun depan orang, walaupun orang nampak,
tapi dengan niat dan tujuan kita ialah nak dakwah orang, nak bagi galakkan kepada orang supaya orang juga buat kebaikan seperti mana kita buat. Dan kita yang tengok ni, jangan kita bersangka buruk. Sebab kadang-kadang ada orang bila dia tengok orang buat kebajikan, tu kan nak tunjuk-tunjuk kat orang, tu pun jadi satu masalah kita hadut tengok ni pun. Maka sebab itulah orang yang bagi dia kena perbaiki hati dia, orang yang tengok kena perbaiki hati dia. Di zaman Nabi SAW ada sahabat bagi segenggam kurma. Sahabat bagi segenggam kurma. Orang munafik kata apa? Buat lekat celah gigi je. Cerita bayang kalau kita lah confirm tak bagi dah, rasanya lah kalau kita lah duk baca sirah, duk tengok kisah-kisah sahabat, Allahu Akbar, ya Allah, jauh kita di rumah kita ada muktan 3-4 tangkai, tak pernah pun kita kepok metak di masjid. Pasal apa? Allah 3-4 tangkai ya. Kita jangan tengok 3-4 tangkai, tapi tengok apa sumbangan kita, apa peranan kita, apa salah kepok letak situ. Siapa dan tak dan sudah, nak buat macam mana? Lalu tu belilah nasi lemak kapal letak situ. Siapa dan sebab di masjid kita ni ada orang musafir, ada orang yang mungkin kan, mana kita letak mungkin wallah, tapi kena minta kebenaran, kena maklum kot rasanya kan. Lagi letak-letak orang tak makan je nak bersih nak apa pula. Cuma mungkin wallahualam ini sekadar pandangan je. Letak situ makanan fi sabilillah ke apa ke kan, sila ambil ikut keperluan. Ini contoh je lah kan, terpulang kepada masing-masing. Jadi nak cerita pada kita bahawasanya kita ni jangan duk tengok nak buat yang besar. Mula dengan yang kecil dulu. Sahabat-sahabat 3-4 biji kurma pun mereka bawa segenggam letak situ. Orang munafik kata Allah balikat celah gigi ya. Ini biasa kita pun kadang-kadang duk sebut ya Allah kalau setangkai muktan, kalau setangkai kita kata apa, bawa dokong balikat celah gigi ya. Baru ni ada satu masjid saya pergi ni, tu dia buat pisang 3 tandan, buat makan puan-puan. Selalu orang duk bawa 3-4 sikat ya, dia bawa 3-4 tandan, tu dia makan puan-puan. Kalau di Bandar Sion tu saya ada khutbah sana bulanan, toki donat, bawa donat satu raga besar setiap minggu, Masya Allah. Bawa donat, kari pap, popiah, nasi lemak. Dia buat nasi lemak comel-comel je, kecil-kecil je. Buat nasi lemak comel-comel je. Siapa yang suka perhabis, alhamdulillah sahabat-sahabat kita Bangla dengan Pakistan. Buat orang Melayu main lambat, macam mana kan? Tak apalah, rusih apa, alhamdulillah, syukurlah. Siapa so main lambat kan, siapa main awal sebab dia tujuan dia nak sedekah. Siapa dan lah, tak dan nak buat macam mana? Jadi sahabat-sahabat ni rahmati Allah, kita dengan Allah Ta'ala kata dia takkan mengenayai siapa pun, buatlah kebaikan sekecil mana pun, Allah Ta'ala akan nilai. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walau sebesar zarrah, walau sekecil mana pun, Allah akan nilai, Allah akan kira. Allah akan nilai, Allah akan kira. Itu sebab kita sambil-sambil duduk jalan kita nampak ada batu, kita berkais dengan kaki, bagi kita tak ada nilai. Bagi kita tak ada nilai apa. Kita lalu tengok ada batu, kita berkais dengan kaki, bagi kita tak ada apa, biasa. Tapi ianya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita risau, jangan kita bimbang. Dan bukan sekadar Allah Taala takkan sia-siakan, bukan sekadar Allah Taala tidak akan membiak gitu saja. Allah Ta'ala kata wa in taku hasanatan yudha'ifha, sekiranya ianya kebaikan, sekiranya ada kebaikan sebesar zarah yang dilakukannya, nescaya Allah Ta'ala akan gandakan balasannya. Masya Allah, Allah gandakan lagi. Ini sifat pemurah Allah. Kita yang buat kebajikan, kita ni manusia ni, kadang-kadang kita nak bagi upah kat orang pun berkira-kira, kadang-kadang pecah peluh kawan tu, kerja dari pagi sampai petang baru dapat upah. Allah baru niat nak buat dah dapat upah. Kita di rumah tadi niat nak datang ke masjid, satu dah dapat pahala, niat nak datang ke masjid.
Niat nak semayang jemaah, dapat pahala lagi. Niat nak duduk dekat kuliah, dapat pahala lagi. Niat nak bersilaturahim, dapat pahala lagi. Niat nak etikaf, Masya Allah, berganda-ganda. Baru niat Allah dah bagi. Kita mai ke masjid, kita semayang berjemaah, kita bersilaturahim, kita duduk dalam majlis ilmu, kita niat etikaf, Masya Allah, berganda-ganda ganjaran. Pemurahnya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nak kita ni supaya rajin buat. Itu sebab Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bila selesai buat pula, bila selesai buat pula. Pasal apa? Pasal ganjaran Allah ni berganda-ganda. Kalau ikut amalan kita, dengan keadaan kita nak duduk di sana selama-lamanya, macam tak padan tu. Betul tak? Kita ni duk buat kerja simpan duit, buat kerja simpan duit, buat kerja dapat duit beli tanah, buat kerja dapat duit beli rumah, buat kerja dapat duit beli kebun, macam-macam. Pasal apa? Untuk hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tu pun kita rasa macam tak cukup. Ada peluang beli pula, ada peluang ambil pula. Ada apa? Pasal apa? Kita rasa macam tak cukup. Sedangkan duk kira-kira, lebih dah rasanya. Kita banding dengan amalan yang kita buat. Semayang kita 5 waktu sehari semalam, sunat rawatib kita, puasa bulan Ramadan, puasa Isnin Khamis, ayyamul bid, kemudian apa-apa lagi lah amalan. Kalau kita kira lah, kalau betul-betul buat satu balas satu, agak-agak berapa tahun kita boleh duduk di sana, agak-agak. Sedangkan kita nak duduk di sana buat selama-lamanya. Di padang mahsyar saja Allah Ta'ala kata masanya ialah 50,000 tahun. Kana miqdaru 50,000 sanah, 50,000 tahun. Dan sehari-hari akhirat bagaikan 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia, kan? Sehari-hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau 50,000 tahun, kali dengan 1000, dah berapa lama? Berapa lama kita akan duduk situ? Kalau betul-betul bekalan amalan yang kita buat sekadar tu agak-agak habis gitu Tapi Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah ganda, 10 kali ganda, 70 kali ganda, 700 kali ganda, ila ad'afin kathirah, sehingga berganda lagi, sehingga berapa kali ganda ya Allah Ta'ala kendaki. Orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran untuk orang yang sabar, kata Allah, tak ada limit. Maka sebab itulah kita kena biasakan diri kita dengan sabar. Sebab ganjaran yang kita akan dapat ni tak ada limit. Allah tak sebut 10, 20, 100, 200, 1000, tak sebut. Allah Ta'ala kata bighairi hisab, tak ada limit, unlimited. Orang ni kata kan, panggil lah, kan handphone selalu orang tahu. Internet punya ni kan, tanpa had apa semua kan. Nak cerita mana ganjaran yang Allah Ta'ala janji ni, Masya Allah, hebat. Sabar sekejap, sabar dalam melakukan amal ibadah, sabar kita menutup aurat, bagi kakak-kakak kita, sabar sekejap pakai hijab, pakai tudung, sabar sekejap jaga diri kita daripada benda-benda yang dia, sekejap je, bukan lama mana pun, 60 tahun, 70 tahun, paling tinggi 100 tahun, habis. Tapi ganjarannya Allah Ta'ala kata bighairi hisab, tak ada limit. Betapa pemurahnya Allah. Kita suruh orang buat kerja macam-macam, ganjaran yang kita bagi biasa je kadang-kadang. Paling tinggi setahun sekali bonus, paling tinggi. Ada yang kita dah perah tenaga dia dah berapa lama, bagi dah sebulan gaji. Contoh, ni contoh. Tak ada kena mengena dengan yang hidup dan yang mati. Ini contoh supaya kita nampak betapa pemurahnya Allah Ta'ala, betapa hebatnya Allah Ta'ala. Maka sebab itulah bila kita nampak betapa pemurahnya Allah, betapa hebatnya Allah, dengan janji-janji yang dijanjikan oleh Allah, janji-janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka ianya mendorong kita untuk kita, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bila selesai, buat pula. Habis, buat pula. Habis, buat pula. Pasal apa? Pasal kita nampak ganjaran dan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala akan gandakan ganjaran dan balasan. Masya Allah. Bulan Ramadan, Allah Ta'ala kata nak bagi ganjaran malam Lailatul Qadar tu seperti mana 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, lebih baik. Bukan Allah Ta'ala kata 1000 bulan ya, Allah Ta'ala kata lebih baik daripada 1000 bulan. Mana boleh jadi 2000 bulan, boleh jadi 3000 bulan, boleh jadi 10,000 bulan. Allah Ta'ala kata khairun, lebih baik.
Allah tak kata hanya 1000 bulan je, tak. Sebab itulah ulama, bila ulama tafsirkan ayat ni, ulama fokus juga kepada lafaz khairun tu. Kita selalu kita fokus kepada lafaz alfu tu, 1000 bulan tu, kan? Ulama mufassirin, bila mereka tafsir satu ayat, bukan sekadar mereka fokus kepada 1000 bulan, tapi mereka juga fokus kepada perkataan khairun min alfi syahr. Khairun tu lebih baik. Bila sebut kata lebih baik, kita kata contoh. Gelas ni lebih baik daripada botol ni. Atau kita kata lebih baik 3-4 kali ganda daripada botol ni. Mungkin lebih baik mana lebih, di sudut kualitinya, di sudut macam-macam. Maka sebab itulah bila kita baca Quran, maka kita kena cuba hayati isi kandungannya, tengok apa pandangan ulama, apakah tafsir yang dihuraikan para ulama. Ini penting. Ini penting. Jangan kita baca Quran baca gitu je, rugi kita. Sebab kita nak hayati, kita nak dia, sebab setiap ibadah ni dia ada kelazatan dia sendiri. Setiap ibadah ni dia ada kemanisan dia sendiri. Baca Quran dia ada kelazatan dan kemanisan dia. Sembahyang ada kelazatan dan kemanisan dia. Puasa ada kelazatan dan kemanisan dia. Puasa apa lagi? Sedekah ada kelazatan dan kemanisan dia. Macam kita makan buah durian, dia ada sedap dan rasa dia lain. Buah moktan rasa lain, sedap dia. Buah apa? Kita kata buah dokong ke, buah nona ke, apa pun, masing-masing ada kesedapan dan kelazatan yang tersendiri. Kita tak boleh kata moktan ni sedap macam durian, boleh ke? tak boleh. Beza. Quran, kelazatan dan kesedapan dia berbeza dengan sembahyang. Sebab itulah kita tengok orang yang dapat kelazatan Quran, dia boleh baca Quran sampai 3-4 jam, sampai 12 juzuk, sampai kita kata apa, banyak juzuk lah kita tahu, 3-4 hari sekali khatam. Pasal apa? Pasal mereka ada kelazatan dia sendiri. Orang boleh sembahyang. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum dia di penjara, ketika dia masih sihat, dia sembahyang qiyamul lail 300 rakaat satu malam. Kita bayang tak? 300 rakaat. Kita 3 rakaat pun terlentang. Tu pun tak dan kadang-kadang kan, pasal mangkit berhujung-hujung dah. 300 rakaat. Cuma dia kata kabarat sini, aku dah tua, tulang pun dah mula, orang kata apa, dah mula tak nak kuat. Aku hanya mampu sembahyang malam 150 rakaat aja. Kita bayang 150 rakaat. Tu kira dah tak lakat tu, kita dah Allahu akbar. Pasal apa? Pasal maka dah rasa kemanisan dan kelazatan. Kelazatan, kemanisan. Orang yang berselawat pada Nabi SAW kadang-kadang sampai 1000. Kita nak selawat Allah 10 kali, 20 kali, 100 kali pun Masya Allah, berat. Orang duk bisa selawat 1000. Penduduk sebuah kampung, mereka berselawat pada Nabi 15,000 sehari. Sebuah penduduk kampung diceritakan, wallahualam lah, diceritakan oleh ulama, mereka berselawat kepada Nabi sebanyak 15,000 kali. Macam mana boleh tahu? Datang orang luar ke kampung tu, tiba waktu semayang, pergi telaga Nabi semayang. Sampai ke telaga, tengok tak ada timba. Biasanya telaga ada timba, ada tali kan untuk cedok ayak. Dia pun duduk pusing-pusing, macam mana Nabi semayang? Orang kampung ni semayang macam mana? Lalu datang seorang budak. Dia tanya budak tu, ni mana timba ni, nak ambil semayang tak boleh? Budak tu kata, ambil batu lempak masuk dalam telaga. Kau terfikir macam mana ambil batu lempak masuk dalam telaga? Takkan ayak percik naik. Dia pun ambil batu lempak, tak ada berlaku apa-apa pun. Budak tu ambil batu lempak masuk dalam telaga, ayak terpancut naik. Ambil lah, nak ambil semayang ke, nak mandi ke, nak minum ke, nak apa. Lalu kawan ni terkejut, macam mana boleh jadi macam ni? Tanya budak ni, apa macam mana boleh buatnya ni? Dia kata, kami penduduk kampung ni berselawat pada Nabi SAW sebanyak 15,000 sehari. Kita 15 kali pun Masya Allah merangkak. 15,000 sehari. Maka Allah Ta'ala bagi kelebihan. Allah Ta'ala kurniakan keistimewaan. Dan nak cerita kepada kita, setiap ibadah tu dia ada kelebihan yang tersendiri, ada kelazatan dia yang tersendiri,
Dan ada orang kata apa, keistimewaannya yang tersendiri. Dan yang keduanya Allah Ta'ala janji juga, tengok hebat Allah Ta'ala, Masya Allah, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selain daripada Allah Ta'ala gandakan ganjaran dan balasan, Allah Ta'ala tawayu'ti min laduhu ajran azima, dan Allah akan mengurniakan dari sisinya pahala yang amat besar, ganjaran yang amat besar, balasan yang amat besar. Masya Allah. Allah ni kalau dia janji nak bagi yang hebat, yang besar, yang istimewa, Allah akan bagi yang besar, yang hebat, yang istimewa. Kita kadang-kadang ada yang manusia janji, kadang-kadang belum tentu lagi manusia boleh menunaikan janji. Kita duk janji dengan anak-anak kita kadang-kadang sampai mereka tua, ada agak janji yang kita tak buat. Tak apa mengaji-kaji so ayah bawa pergi Lost World, contoh sampai mereka tua, mereka pula bawa anak mereka pergi bawa kita pula pergi, jom ayah kita pergi Lost World. Dulu saya kecil-kecil tak sempat dah pergi. Banyak janji kita yang kita tak tunaikan. Tambah yang kita janji dengan orang perempuan kita, lagi banyak. Bergaduh-bergaduh sikit janji, tak apa saya abang beli mah, beli rantai. Bila dah baik hilang mah, hilang rantai, hilang gelang, habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah janji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mensia-siakan janji yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti akan bagi. Allah janji untuk manusia yang ada di atas muka bumi ni. Allah janji akan bagi makan, Allah janji bagi minum, Allah janji akan bagi keperluan manusia di muka bumi ni. Allah bagi. Hang sujud ke tak sujud ke, hang taat ke tak taat ke, patuh ke tak patuh ke, Allah tetap bagi. Sampai masa makan tengah hari, boleh makan tengah hari. Sampai masa malam, boleh tidur lena. Hang semayang ke tak semayang, tambah tak semayang tu boleh tidur sampai cerah. Kalau betul-betul orang tak sembahyang tu patutnya tak boleh tidur. Bila mari subuh mata jadi terjegi tu, sembahyang ke tak sembahyang mata kena terjegi ke. Dah Allah bagi, dah pilih, ambil. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala dah janji Allah akan bagi keperluan kepada semua makhluk dia. Yang asas memang Allah bagi. Cuma makhluk bila ada Allah bagi, dia kena ingatlah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dah Allah Ta'ala bagi, apa tanda kata kita syukur terhadap pemberian Allah? Maka kita kena mengabdikan diri pada Allah, kena taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini di antara benda yang kita ambil pada malam ni. Yang pertama tadi kita sebut, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang yang menjauhi segala dosa yang besar, Allah Taala akan ampuni dosa kita yang kecil, dan Allah Taala akan masukkan kita ke dalam syurga. Masya Allah. Yang keduanya, Allah Taala sebut dia tidak akan menzalimi siapa-siapa pun. Kalau kita buat baik, Allah Taala akan gandakan, dan Allah berjanji akan bagi ganjaran dan balasan yang istimewa di hari akhirat nanti. Wallahu alam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.